Okey, baik. Selamat petang saya ucapkan kepada para peserta yang dapat menyertai sesi bengkel pada malam ini. Saya lah Cikgu Yu, Cikgu Yu Kok Hui. Dan untuk malam ini merupakan sesi bengkel pertama bagi tahun 2021. Bengkel Cikgu Get Certified di mana tajuk pada hari ini ialah belajar Scratch dengan CS First. Okey, kalau kepada cikgu-cikgu yang menyertai, kalau ini merupakan first time cikgu mendengar perkataan Scratch tu apa, nanti cikgu akan terangkan apa tu CS First, cikgu akan terangkan mungkin cikgu biasa dengan Astro First kan. CS First ni apa Okey, nanti tajuk ini akan dibawakan oleh Cikgu Goh Kok Meng setelah pun berada dengan kita pada hari ini. Cikgu Goh merupakan cikgu daripada SJKC Ciseng 2 Perak, seorang cikgu yang tidak asing lagi lah Populariti dia di Malaysia boleh katakan cikgu-cikgu rata-rata mengenali Cikgu Goh bukan saja dari dalam negara Malaysia tapi di luar negara Malaysia, pendidik-pendidik dari US, negara-negara Eropah pun mengenali Cikgu Goh kerana penglibatan Cikgu Goh ni bukan setakat di dalam negara tetapi meliputi juga antarabangsa Okey, saya merupakan moderator bagi malam ini. Sesi ini selama 1 jam daripada 8.30 hingga 9.30 malam. Dan ada beberapa perkara yang ingin saya tekankan sebelum saya serahkan sesi ini kepada Cikgu Goh. Okey, yang pertama ialah keperluan bengkel. Cikgu-cikgu perlulah menyediakan komputer ataupun laptop. Okey, smartphone kurang sesuai lah sebab kita memerlukan menggunakan aplikasi dalam internet lebih baik better kalau cikgu ada komputer ataupun laptop dan capai internet yang stabil, Scratch, lepas tu CS First. Telah pun saya sertakan link dalam PowerPoint ni, nanti saya akan copy paste jugalah link ni ataupun Cikgu Goh nanti akan menerangkan sambil-sambil itu link-link yang berkaitan akan Cikgu Goh masukkan juga Okey, peringkatan mesra. Okey, jika terdapat pertanyaan anda boleh tuliskan di ruangan chat dalam Google Meet atau unmute mic dan terus bertanya Okey. Salah satu sebab kita menggunakan Google Meet medium ini supaya kita dapat mendekati cikgu-cikgu, dapat lebih interaksi itu lebih lagi kita boleh terus berinteraksi dengan para peserta kalau berbanding dengan sebelum ini kami menggunakan YouTube live Okey, dan sesi Q&A juga akan dibuka pada 10 minit terakhir sesi bengkel. Okey, dan pautan borang kehadiran telah pun Cikgu Goh masukkan dalam ruangan chat, cikgu boleh isilah dan kita akan masukkan pautan borang kehadiran ni dari masa ke semasa lah dalam ruangan chat Okey, tanpa membuang masa, saya menjemput Cikgu Goh Okey, hai Cikgu Goh, apa khabar? Hai Cikgu Yu, apa khabar? Hai semua cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Sorry malam ni kacau waktu cap gome tu saya kacau. Okey, hari yang baik Cikgu Goh. yang cikgu-cikgu yang nak pergi buang limau dan sebagainya. Rupa-rupanya Cikgu Goh ni handsome orangnya hari ni Cikgu Goh buka webcam. Okey, saya rasa tanpa membuang masa saya serahkan kepada Cikgu Goh lah untuk teruskan. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Yu. Okey, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan yang sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami Cikgu Get Certified. Okey. Sementara itu saya ambil sedikit masa untuk menerangkan betul hari ini merupakan bengkel yang kali pertama kita anjurkan dan menggunakan medium Google Meet agar kita lebih rapat dan macam mana kita nak buat kecil-kecilan dulu sebab lama tak beraksi kan, lama tak berkeluar, nanti tiba-tiba lama sangat saya terkejut. Okey, dan berjaya tahun ni berjaya saya beli webcam yang baru jadi boleh buka webcam. Kalau tidak Cikgu Yu memang ligan saya dari masa ke semasa. Okey, so tanpa membuangkan masa saya akan mulakan dengan sesi saya akan sharekan slide saya, harap bersabar dan mungkin ada tertiba sedikit masalah apabila saya kena shift untuk admit pupil, admit person masuk dan sebagainya. Okey? So harap bersabar. Hari ini kita bersantai-santai saja. Okey, waktu cap gome kita bersantai-santai. Alright. Okey.
Sekiranya cikgu-cikgu nak bergurau dalam live chat tu boleh je. Sekiranya jangan minta saya bagi angpau, itu apa pun jadi. Okay. Alright, saya harap saya telah berjaya men-share screen saya. Okay, saya jap. Okay, saya nak admit people. Okay, itulah kadang. Okay, so cikgu-cikgu bersabar ya. Kita short of hand. Okay. Okay, cikgu-cikgu. Hari ini kita akan sentuh sedikit tentang belajar Scratch dengan CS First. Okay, CS First Scratch biasanya kita dengar kan pada tahun 2012 dah. Semakin dah masuk dalam buku teks dan sebagainya. Kalau silap tahun, sorry. Memang sebelum tu Scratch memang masuk dalam buku RBT atau TMK. Lepas tu baru-baru ini Google telah memperkenalkan satu platform iaitu dinamakan CS First. Okay, Computer Science First. Okay, apa itu nanti kita step by step. Hari ini saya berbincang dengan Cikgu Yu, kita akan buat sebanyak 3 siri sebab hari ini 1 jam memang tak dapat cover habis. So akan buat 3 series. Okay, akan buat 3 series dan harap cikgu-cikgu setia menunggu, okay, bersama dengan kami untuk habiskan 3 series. So, dan hari ini saya akan cover sedikit sebanyak tentang bagaimana apa itu Scratch secara introduction, secara pengenalan, dan bagaimana kita lihat daripada student view. Bagaimana kita bagi ke student secara Google Classroom. Biasa kita guna Google Classroom kan, boleh, ataupun yang tak ada Google account pun boleh masuk. Okay, nanti saya akan tunjukkan bagaimana. Okay, so seperti yang dikatakan oleh Cikgu Yu, kita perlukan komputer, laptop ataupun Chromebook. Headset itu terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan dan semestinya kita perlukan internet access. Okay, untuk CS First. Yang ini memang basic requirement. Alright, kalau cikgu-cikgu yang berhadapan dengan komputer, saya harap cikgu-cikgu kena split screen lah. Kena buat 2. Okay, so kejap ada saya kena admit. Itu kerja saya hari ini seperti itu. Jadi cikgu harap bersabar ya. Jangan marah pula. Alright. Okay, wait. Okay. So, yang ni dah merupakan pengisian borang bengkel untuk hari ini, borang bengkel, dan bagaimana kita nak yang borang ini maklumat tuan-tuan dan puan-puan, saya tak akan jual ke mana-mana pihak. Ini sekadar untuk kita tracking untuk bengkel seterusnya dan kita hantarnya sedikit maklumat dan sebagainya. Nanti saya akan masuk dalam Google Classroom macam tu saja. Okay. Nanti saya akan sharekan dari semasa ke semasa. Okay, untuk hari ini kita objektif kita simple saja. Harap saya dapat cover dalam 1 jam ini. Yang pertama adalah introduction untuk kepada satu pengenalan apa itu CS First, website dia, apa itu Scratch. Dan kita boleh explore kurikulum, resources, material yang provided on the platform. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kurikulum, resources dan material telah ada dalam CS First platform. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tak payah dah pecah kepala bagaimana saya nak ajar murid saya main Scratch kan. Dalam terutamanya RBT tahun 4. Main Scratch dan sebagainya. Jangan risau. Dia dah ada kurikulum, resources dan sebagainya. Cikgu hanya memberi murid itu masuk dan dia akan buat. Yang ketiga adalah bagaimana kita boleh sync CS First dengan Google Classroom. Itu siri yang seterusnya saya akan buat. Jadi yang ini overallnya hari ini kita akan fokus pada 1, 2. Lepas tu siri yang akan datang akan 3, 4 dan 5. Sampai-sampai itu kita akan bincanglah sedikit dan sebagainya. Okay? Boleh ya? Alright. So secara umumnya saya masuk secara teoretikal. Bengkel hari pertama kan teoretikal dulu, lepas tu masuk kita terus dengan practical. Jangan risau, hari ini ada practical. Okay, how can computer science help? Biasalah computer science CS, iaitu pun CS First. Develop student computational and critical thinking skill. Seperti yang dikatakan baru-baru ini kan, kemahiran computational thinking skill, critical thinking skill, dia merupakan salah satu. Bukan lagi kita kata kemahiran
kehendak, dia merupakan kemahiran keperluan, dia merupakan salah satu literasi yang perlu kita capai untuk menghadapi IR 5.0 yang akan datang. Dan dia akan show them, maksudnya murid, dia bukan sahaja mengguna, dia sepatutnya boleh mencipta dengan menggunakan Sketch yang dalam CS First. Okay, sama dah dengan kita lah juga kan, sebagai guru kan, kita teacher as learner. Jadi cikgu-cikgu lah berada pada hari ini. Saya sangat terharu dan berterima kasih banyak-banyak. Okay, kenapa computer science? Secara theoretical kan, kenapa computer science? Student can tell apa yang kita boleh buat dengan computer science. Kita boleh membuatkan digital storytelling. Digital storytelling menggunakan Sketch. Okay, kejap saya emit orang. Okay, dia tunggu lama lobby ni, nanti dia malahkan saya. Alright, okay. Okay. Alright. So, saya sambung. So, dia boleh menciptakan digital storytelling. Okay, dan dia boleh membuat video game sendiri. Okay, dia boleh buat video game sendiri, dia design buat video game sendiri. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan, nanti saya sharekan adanya murid menggunakan Sketch untuk membuat sambung dengan Arduino, sambung dengan Macbook, sambung dengan robot dan sebagainya. Sebenarnya Sketch boleh buat, dan satu projek Sketch yang berfungsi boleh jual RM200. Okey, itulah nampaknya contoh lah. Okey, bukannya nak selling dan sebagainya. Okey. Seterusnya, apa yang kita boleh buat lagi? Kita menggalakkan murid create art. Okey, dia mencipta art dia dengan menggunakan imajinasi dan kreativiti dia, sebab yang kita dah IR 5.0 akan datang dah. 4.0 pun hampir dah habis dah. Lepas tu society pun 5.0 dah. Jadi dia memerlukan sesuatu platform yang digital, sebab mereka adalah digital, yang mereka adalah tech savvy. Mereka lebih kepada semua digital dalam satu, memang dia memahir. Lepas tu dia memerlukan satu platform untuk meluahkan perasaan dan idea mereka. Jadi salah satu contohnya. Okay, so itu adalah secara umum dan secara surface lah. So introduction, masih introduction lagi. Hari ini kita kelas pertama introduction lagi. Yang ni merupakan satu video apa yang mereka buat. Saya boleh share, buka sedikit. Memang video ini memang berkontekskan luar negara. Jadi apabila CS First dikemukakan pada luar negara, lepas tu baru kita, jadi kita agak lambat sikit, tetapi kita boleh catch up. Sebenarnya dalam apabila kami berhubung dengan pendidik-pendidik di luar negara, mereka memang kagum dengan komitmen cikgu di Malaysia. Okey, jom kita tengok sedikit. Okey, lepas tu cikgu boleh search video dia adalah CS First Get Creative with Coding. Bagaimana saya tunjuk sedikit sebanyak. Yang lanjut tu cikgu boleh search. Okey. Adakah saya pantas sangat tak boleh catch up tu? Jangan risau. Okey. Ini sedikit sebanyak tentang situasi yang mereka gunakan di luar negara. Okey. Okey, saya rasa cikgu tak ada apa audio kan. Okey. So itu saya minta maaf. Apabila saya tunjukkan satu contoh, saya berkongsi pengalaman apabila tahun 2020 saya berpeluang pergi ke Finland, mereka memang menggunakan Sketch. Mereka perkenalkan Sketch pada grade 2, iaitu tahun 2, dan grade 1 pun berjinak-jinak nak belajar dah. Jadi boleh juga. Kita di Malaysia kita perkenalkan Sketch pada tahun 4. Kan, tahun 4. Jadi bolehlah kita cuba perkenalkan lebih awal kan, sambil-sambil kita buat lebih awal kepada anak-anak ataupun kanak-kanak ataupun murid-murid di sekolah. Jadi sampai tahun 6 memang mereka cekap dah. Oh, okey. So, untuk CS First ni, dia dengan tagline dia adalah anyone can teach CS First. Tak kira dah cikgu, mungkin cikgu akan tanya, cikgu Go, saya tak ada computer science background, saya tak ada pengalaman computer science. Jangan risau.
sebenarnya apabila kita masuk dalam CS First atau masuk dalam CS First ni, dia dah ada semuanya. Dia ada step by step video, step by step tutorial, step by step. Lepas tu dia akan ajar, dan cikgu jangan risau, cikgu hanya memainkan peranan sebagai fasilitator, bagaimana control dan assign saja tugas. Okey. Sekarang saya cakap cikgu tak boleh bayangkan. Jangan risau, nanti saya akan bagi cikgu visualize apa yang sebenarnya. Okey? So, itu saya skip. Okay, untuk yang ni, CS First ni, dia ada dua bahagian. Satu bahagian adalah untuk guru, satu bahagian adalah untuk murid. Untuk murid ni, dia ada, seperti yang tertera pada paparan ni, adalah dia perlu follow step by step instructional videos. Dia perlu ikut langkah demi langkah. Lepas tu, dia menggunakan komputer untuk membina menggunakan coding dalam bentuk blok. Lepas tu dia boleh praktis secara teamwork. Lepas tu dia boleh belajar secara berdikari untuk menyelesaikan masalah. Itu jangan risau. Manakala untuk bahagian cikgu pula, cikgu hanya hanya memperkenalkan platform ni, membuat pengurusan sikit. Lepas tu kita boleh bagi dia unit by unit. Dia ada kurikulum, dalam tu ada unit by unit. Kita assign saja kepada murid. Murid boleh buat berdasarkan video yang tersebut. Jadi bahagian cikgu adalah bagaimana kita nak mempermudahkan sebagai pemudah cara saja. Okey? Boleh nampak di sini. Dan apabila dia siap saja, kita boleh tracking progress dia dan kita boleh hantar report kepada parents dan kita simpan video dia untuk bukti assessment, untuk pentafsiran bilik darjah, itu boleh. Okay. Alright. So, apa itu CS First? Saya cakap banyak kan, CS First kan. Apa itu CS First? Cikgu-cikgu boleh type csfirst.withgoogle.com. Memang CS First dia adalah produk Google. Produk Google yang baru. Mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan pernah masuk Dirima, masuk portal Dirima, di bawah tu dia ada satu CS First. Nanti saya tunjukkan di mana kita boleh dapat. Kalau tak mau masuk Dirima, boleh terus saja csfirst.withgoogle.com. Okey, jap saya masukkan link tu. Okey. Okey, kejap saya nak Google. Okay, thank you. Ada ramai dah tunggu kat luar, saya admit dulu. Okay, terima kasih baru yang masuk. Sorry bagi tunggu banyak. Alright. Okay, saya akan sambungkan. Bagaimana kita dah masuk? Okay. Nanti sabar dulu. Kita banyak cerita. Terima kasih Cikgu Yu. Kejap. Harap sabar. Kita memang kalut sekarang. Okay. So, why CS First dan how CS First itu tak payah. Itu sebab saya cakap banyak dah. Sebab kita intipati hari ini ialah bagaimana kita nak mula dan kita bagaimana nak murid untuk access. So, hari ini saya fokuskan intro dan kita sebagai murid dulu. Saya sebagai cikgu, tuan-tuan puan-puan sebagai murid. Dan kita tengok bagaimana interaksi murid dengan cikgu dan bagaimana murid boleh melakukan berdasarkan instructional video tersebut. Okay? Alright. Sebelum kita mula, tadi saya banyak cerita dengan CS First kan. Apa itu Scratch? Bukan yang kita scratch sendiri itu, bukan. Okay? Itu bukan. Itu Scratch juga, tapi untuk computer science, Scratch dia ada seekor macam ni. Orang kata kucing pun boleh lah, musang pun boleh lah. Okay? Dia merupakan satu platform yang free. Okay? Untuk cikgu-cikgu yang tak pernah tengok Scratch, boleh tengok yang ni. Type saja Scratch di search engine, dia akan keluar dan dia merupakan satu platform yang free dan dia berblok dalam block base. Satu blok. Okey. Nah, ini merupakan satu blok. Okey, saya lukis kejap. Ya. Saya lihat ada seorang peserta, seorang cikgu raise a hand. Ada nak tanya soalan ke? Cikgu Kasmah, ada ke? Okey. Kalau tak ada, cikgu go teruskan. Okey, cikgu. Okey. Alright. Scratch
Jadi di BankGeo ni ada dua, satu CS First, satu adalah Scratch. Tapi dua benda ni dia bukan kat luar tau. Dia dua benda dalam satu platform yang sama. Okay, Scratch tu dia satu free dan di sini kita ada blok-blok ni. Maksudnya mungkin dulu cikgu akan fikirkan, alamak susahnya nak coding kan, type banyak-banyak computer language dan sebagainya, C++, JavaScript dan sebagainya, Python dan sebagainya. Jangan risau cikgu, kita untuk murid sekolah rendah dan cikgu-cikgu yang baru nak belajar berjinak-jinak dan meneroka, dia adalah menggunakan block base. Bagi saya kongsi dengan pengalaman dengan cikgu-cikgu. Saya bukan computer science background. Saya mula dengan dunia pengaturcaraan ni, coding ni pada tahun 2016 saja. Tahun pertama saya menjejak kaki. Jadi saya mula dengan Scratch. Lepas tu saya kembang, mula dengan Scratch. Lepas tu masuk guna dengan MakeCode, try dengan robotik, dengan Rero dan sebagainya. Lepas tu ataulah sikit-sikit tapi tak banyak, kena baca jugalah. Okay. So, ini Scratch. Dan di mana kita boleh dapat? Kita boleh dapatkan di link ini, cikgu boleh type. Jangan risau, nanti saya akan, cikgu Yu akan kongsikan video tu. Okay, scratch.mit.edu. Ini merupakan satu produk di bawah MIT. Okay, dan free, jangan risau cikgu, free. Okay, untuk yang mula tu cikgu buat saja, salah pun tak apa. Sebab seronok, salah pun tak apa. Dia seronok dan jangan pecahkan komputer saja. Okay, so dua perkara, CS First dan Sketch. Okay, untuk cikgu-cikgu yang baru masuk, hari ini merupakan satu sesi yang pengenalan dulu. Sesi akan datang, kita akan buat hands-on banyak. Hari ini juga ada hands-on. Sebab hari ini cap gomeh kan, saya tahu cikgu Yu nak pergi kutip limau nanti. Okay, alright. So ini saya tak cakap, saya skip. Okay, saya try satu lagi. Saya tunjukkan satu contoh projek yang dibuat di bawah menggunakan Scratch di bawah CS First. Okay, saya tunjukkan. Izinkan saya klik ni. Okay, jap. Jap. Okay. Saya tunjukkan salah satu projek untuk yang dibuat dengan menggunakan Scratch di platform CS First. Okay. Sekejap. Okay, sementara tu saya tengok juga ada kawan-kawan masuk tak. Okay, sekiranya cikgu-cikgu ada persoalan, boleh tulis dalam live chat. Jangan risau, hari ini kita santai-santai. Okay, cuma jangan tanya dalam tu, cikgu Go bila nak bagi ampau, tak adalah. Cikgu You boleh. Okay. Okay, ini merupakan paparan Scratch, cikgu. Ini merupakan paparan Scratch. Cikgu boleh sign in ataupun cikgu type saja, boleh terus guna. Tak ada masalah. Dia bagi free. Boleh terus guna. No worries. Dan untuk maklumat tuan-tuan perempuan, RPT tahun 4, tahun 5, tahun 6 TMK pun guna Scratch juga. Okey, ini merupakan satu contoh yang dihasilkan. Okey, yang dihasilkan dia menggunakan Scratch mengikut video-video yang terdapat dalam CS First. Okey, ini untuk dia type 1 tambah 1 berapa, di sini dia boleh tuliskan respon dan kalau dia betul, dia dapat point dengan ada music dan sebagainya. Kejap Okay, ini merupakan satu contoh. Apabila kita tengok dalam, dia ada dalam. Sebenarnya dia ada dalam tu, ini luaran, ada dalam lagi. Dalam tu adalah coding sebagainya. Okay, kita tunggu sekejap. Ini merupakan paparan Scratch yang kita boleh drag and drop. Ini merupakan okay. Dan dia buat gini saja. Ini blok-blok dia. So cikgu jangan risau. Kalau cikgu kata kena type C++, kena tahu Python, kena tahu JavaScript, baru boleh buat coding, itu kurang tepat. Itu kurang tepat. Kita boleh gunakan Scratch. MakeCode, Microsoft MakeCode, Scratch, MBlock, semua pakai yang konsep block. Jadi bolehlah cuba. Okey, kita kembali kepada slide tadi. Banyak saya kena tukar-tukar sikit.
Okey, ini merupakan salah satu contoh. Kita boleh buat max text dengan budak. Budak pun boleh buat. Saya kongsi dengan pengalaman dengan saudara perempuan, anak murid saya dia boleh buat game macam tu, game yang disetting oleh dia. Jadi kalau bagi makan boleh dapat TP 5 ke atas, TP 4 ke atas. Okey. Satu lagi adalah Code Your Hero. Nanti kita akan sama-sama buat Code Your Hero. Okey. Kita akan ikut step dia. Okey. Dia akan buat hero terbang dan sebagainya, boleh buat Flippy Bird. Okey. Flippy Bird dan sebagainya. Tengah arahan, go dan sebagainya. Okey. Dan banyak-banyak sebutkan kenapa kita kena guna Sketch, kenapa kita nak guna CS First. Mesti ada orang, ada insan yang tanya, insan tertentu akan tanya kenapa kita perlu belajar, kenapa cikgu akan berada dalam sesi ini dengar cikgu go meletih sejam kan. Sebab kita nak tahu, kita nak belajar juga, kita nak ikut perkembangan. Kalau tak, suatu hari nanti kita macam ombak dah, ombak tu akan macam mana kata, dia akan menolak kita ke tepi lah. Jadi kita kena ikut, kena belajar sikit. Saya pun kena belajar juga, bukan saja sebab bukan macam mana kata, it's not about age. Kita kena belajar. So yang untuk tu kita boleh train critical thinking, communication, collaboration dan creativity. Okay. Students, saya rujuk kepada yang anak murid kita, juga rujuk kepada teacher, juga satu peringatan kepada saya. Jadi kita kena catch up lah. Okay. So, theoretical part dah settle. Okay. Dah settle. Cikgu boleh ikut tak? Ataupun saya terlampau pantas macam bullet train ke, ataupun apalah cikgu go ini cakap ke, boleh tulis dalam live chat tu. Kita open minded. Kita pun nak tahu apa respon cikgu-cikgu nanti ya. Okay, saya beri seminit 2. Okay, kita rehat sekejap sebab setengah jam dah. Kita rehat sekejap, 2 minit, lepas tu kita sambung balik. Boleh? Apa-apa pun cikgu boleh tulis dalam live chat. Saya dengan cikgu you ada. Okay? 2 minutes rest. Digital break. Dan banyak terima kasih kepada cikgu-cikgu yang telah awal-awal parking dah. Pukul 8 dah parking dah. Saya memang banyak terima kasih. Thank you so much. Parking awal. Tak sangka. Cikgu you pun silap tulis message dalam group. Okay. So cikgu-cikgu ada masalah ke? Ataupun saya terlampau laju? Ataupun boleh saya teruskan? Boleh type dalam live chat. Saya akan teruskan. Thank you so much. Minum dulu. Cikgu. Okay, cikgu-cikgu boleh saya teruskan? Okey, Cikgu Go, boleh teruskan. Okey, terima kasih. Saya teruskan lah. Okey, kita ada setengah jam lagi. So, saya akan skip theoretical part. Kita akan masuk practical. Okey, practical. Alright. Okey, ini dah. Okey, so apabila kita masuk dalam CS First, harap-harap cikgu yang telah masuk, kita akan nampak banyak kurikulum. Ini adalah kurikulum subjek spesifik. Kita boleh dapatkan satu package tu secara free. Secara free, dia ada intermediate, introductory, ada advance lagi. Yang ni adalah Code Your Hero. Semua ini adalah merupakan aktiviti, material dan resources dia memberi kepada pengguna secara free. So no charge. Cikgu boleh guna saja. Okay, boleh guna. Ada complete themes, ada storytelling, friends, art dan sebagainya. Okay. Dan ada lagi teaching material bagi cikgu. Kita tahu apa yang kita nak guna dan kita boleh printkan semua dokumen-dokumen PDF tu, kita boleh print dan kita boleh simpan. Dan ini merupakan satu projek. Kalau kita rujuk kepada RBT kan, RBT tahun 6, kita perlu buat satu projek sebenarnya untuk TMK, buat satu projek dan kita perlukan dokumentasi, perlukan laporan. Salah satu cadangan cikgu boleh gunakan inilah. Ini sekadar cadangan, kita boleh gunakan ni. Okay. So
Kita akan start dari student view. Bagaimana student view? Hari ini cikgu, tuan-tuan dan puan akan jadi murid kepada saya dan saya akan jadi cikgu kepada anda. Okey, boleh kita try, kita rasa dulu apa yang murid akan dirasai. Okey, pada masa datang, pada masa akan datang. Okey, so saya terangkan student view dulu, cikgu akan follow step by step. Nanti saya akan tunjuk secara praktikal bagaimana cikgu akan masuk kelas saya dan minggu depan kita akan hands on dari view cikgu pula. Okey? Okey. Apabila tak payah hands on lah, saya terus saya masuk dalam dulu. Okey, jangan cikgu, no worries. Okey. Alright. Okay, CS first. Okay, cikgu type saja CS first with google.com. Okay, dan kalau tak sempat boleh tengok dalam live chat. Ada cikgu Yu dah masukkan. Okay. Okay, cikgu masuk saja csfirst.withgoogle.com. Dia akan tulis Google for Education. Minta maaf Okay, Cikgu. dan dia akan tunjuk CS first. Cikgu, ya. Cikgu Ya, saya. Lim dia tulis dalam chat, dia kata tak boleh sign in menggunakan ID Dreamer. Cikgu Lim ada masalah. Okay. Ya. Hari itu boleh. Kerana sejak ni dia tak boleh. Kita perlu sign in dengan Gmail pribadi boleh. Sementara itu boleh. Cikgu saja guna peribadi, anak-anak murid boleh dia masuk secara guna kod, kelas kod. Tadi saya cuba, boleh dah. Okay. So, mungkin dia ada masalah sikit sebab CS First ni dia merupakan satu platform yang baru. Dia memerlukan pandangan daripada cikgu-cikgu. Lepas tu dia akan kutip pandangan daripada cikgu-cikgu apa yang perlu dia perbaiki dan update. So, it's time for us lah. Kita pun nak sumbang sikit apa yang kita rasa kan, mana tahu dia akan ubah mengikut kontekstual Malaysia kan. Alright, okay, saya teruskan lah Cikgu Yu, boleh? Boleh, teruskan. Okay, Cikgu Yu kalau ada masalah you stop saya. Jangan risau, nanti saya bagi you limau. Baik-baik Cikgu, thank you. Okay. Okay, ini Google Classroom. Google Classroom pula. Okay, Google for Education. Cikgu boleh masuk. Saya ulang sekali. csfirst.withgoogle.com. Okay, type saja. Dia akan muncul Google for Education. CS First. Dan bila kita nak sign in kan, dia ada curriculum, resource dan sebagainya. Itu nanti cikgu boleh explore. So, kita nak sign in dengan sebagai murid. Sekejap. Okay, kita nak sign in sebagai murid. So, cikgu-cikgu tekan je yang buka dua screen tu, buka lah split dua. Okay, tekan sign in. Bila tekan sign in, dia akan tanya cikgu, I am student or I am a teacher. Okay, hari ini tuan-tuan dan puan-puan akan jadi anak murid kepada saya. Boleh? Okay, anak murid kepada saya. Lepas tu saya akan berikan satu kod kepada anda nanti. So, saya pada waktu yang ni saya akan tunjuk bagaimana kita nak sign in sebagai murid terlebih dahulu. Okay. So, sign in to CS First. Sekejap. Banyak permintaan masuk. Okay. Kita tekan je I am a student. Okay. Hari ini kita try dulu I am a student. Tekan I am a student. Okay, bagi dia loading sekejap. Dia akan keluar. Student sign in. Sign in with Google ataupun sign in with CS First. Okay. Cikgu jangan sign in. Okay, cikgu sign in dengan CS First. Jangan sign in with Google dulu. Sebab with Google, dia ada masalah macam cikgu kata tadi kan. Dia ada crash dengan MOE account. So, kalau cikgu, saya sebagai guru, saya dah settle semua, ada kelas dan sebagainya, cikgu boleh masuk, murid boleh masuk melalui kelas kod saja. So, hari ini cikgu akan mengalami bagaimana kita nak masuk melalui kelas kod. Okay. So, sign in with CS First. Okay, sign in with CS First. Tekan. Okay. Dia ada kelas kod kan? Betul tak cikgu?
Ada class code kan? Apa itu class code? Okey, class code adalah class code adalah kejap. Class code adalah X3 X2 VR. Cikgu type masuk je ada. Masuk saja X3 X2 VR. Okey? Boleh cikgu? Saya bagi 30 saat kot. XV X huruf kecil, 3 X huruf kecil, 2 V huruf kecil, R huruf kecil. Okey? Ini adalah class code seperti yang kita masuk dalam Google Classroom kan. Kita ada class code dan sebagainya. Kalau kita tak mau add banyak-banyak kali, kita boleh gunakan class code. Okey? Boleh cikgu? Cikgu you boleh letak class code dalam live chat? Ya, telah saya masukkan. Yes, thank you. Thank you cikgu you. Boleh cikgu? Dah ada orang masuk tu ke tak? Boleh? Okey. Bila cikgu dah masuk kelas kod X3, X2, VR, dia akan bawa cikgu ke satu paparan seperti ini. Welcome to belajar Sketch dengan CS First. Pastikan nama kelas itu betul. Okey. Lepas tu dia akan tanya, enter your username and password. Okey, apa itu enter your username and password? Biasanya tadi, mula-mula saya belajar yang ni juga, saya akan masukkan username Google Meet pula, Gmail saya dan password Gmail saya. Okey, sebenarnya tak ada, bukan. Okey, untuk yang memudahkan, memudahkan cikgu kalau masuk username dengan password memang tak jadi. Dia kena tekan kat bawah sekali, tengok. Ada kan? Create an account. Okey, tekan create an account. Create an account. Okey, lepas tekan create an account, dia akan keluar satu paparan. Create a student account, only create dan apa-apa kan. Tekan yes, I understand. Create an account. Okey. So, saya tunjukkan X3, X2. Saya pun lupa password. Okey. Okey, saya pun sama X3, X2, BR. So, saya tekan next. Saya tekan next. Sama-sama kita on the spot masuklah. Lepas tu, username saya tak type. Password pun saya tak type. Saya ke bawah ada create an account. Saya tekan create an account. Okey. Dia akan bawa satu paparan. Create an account. Tekan yes, I understand. Dan create an account. Okey. Dia akan loading. Itulah adalah antara kenapa mungkin cikgu akan tanya kenapa saya tak mau guna username dengan password, sebab cikgu tak assign lagi. Saya sekarang pada waktu ini, pada masa ini, saya tak tahu cikgu-cikgu siapa Gmail yang mana. Saya tak boleh assign username dengan password. Sekiranya cikgu-cikgu ada di sekolah, cikgu boleh assign terus. Tapi hari ini kita tak boleh kan. Bayangkan kalau cikgu masuk satu kelas, cikgu nak mereka masuk on the spot, cikgu boleh guna cara macam tu. Okey? Okey, bila kita dah assign masuk, student welcome dan sebagainya, dia akan secara automatik dia akan tunjuk username 313. Cikgu kena ingat. Sebab dia dah tulis dah. Please write it down and tell your teachers what your username is. Okey? Jadi adalah tugas bagi murid. Dia kena tulis, dia kena ingatlah 3 saya tulis 3 ya. Okey. Saya pun kena tulis ni. Okey. 313 dan password OTTERS. Okey, saya ingat, nanti saya bagi tahu cikgu. Okey, so tekan I wrote dan keep me CS First. Keep me sign in to CS First on this device. Okey. Ataupun satu saja pun boleh. Kalau nak memudahkan cikgu, tekanlah 2. Kalau kongsi itu, cikgu tekanlah 1. Okay, so
Ingatkan password, ingatkan username, ingatkan password, tekan sign in. Okay, tekan sign in, dia akan masuk kelas. Dia akan masuk kelas. Okay, dia akan bawa cikgu masuk kelas siapa? Kelas saya hari ini, untuk hari ini. Okay. Yes. Okay, cikgu boleh ikut. Saya cek sekejap. Okay. Bila cikgu dah masuk, ada username, ada password, ingat tu. Lepas tu cikgu sign in, dia akan terus bawa ke satu paparan iaitu kelas-kelas yang ada. Contohnya hari ini cikgu masuk kelas saya iaitu X3, X2 VR, maksudnya satu kelas sajalah. Okay, so saya akan tengok sekejap ada tak sebarang masalah? Ya, boleh masuk. Yang tak boleh masuk boleh raise up your hand. Okay, yang nak masuk tu cantik, tahniah. Okay, saya stop sharing sekejap. Okay, saya stop sharing sekejap. Cikgu kalau tak boleh masuk, boleh tulis boleh, bagi saya respon sikit. Yes, thank you. Okay, saya akan sebentar itu saya akan tunjuk paparan cikgu. Nanti saya tunjuk paparan cikgu. Saya tahu berapa cikgu dah masuk dan sebagainya. Okay, kejap. Berikan saya seminit. Okay, sementara tu cikgu-cikgu yang belum masuk tu bolehlah masuk. Kalau cikgu yang tak masuk tu boleh cuba explore kelas tu. Okay, tak payah tunggu cikgu. Ya, itulah orang katakan self-direct learning. Bagi dia saja, dia buat sendiri. Okay, sementara itu seminit bagi saya masuk kelas. Saya sekarang cikgu kan, tunjuk berapa student dah masuk. Macam tu. Okay, kononnya lah. Okay. Alright, kejap nah. Okay. Alright, okay. Wait for a minute, seminit. Bagi cikgu-cikgu yang belum masuk tu boleh cuba masukkan, cuba enjoy yang telah masuk tu. Boleh dah mula ikut step tu, ikut yang task yang telah saya beri, itu code your hero. Boleh cuba dulu. Kalau ada masalah boleh raise up your hand ataupun you letak soalan dalam live chat. Kita akan bantu. Okay, so hari ini kita akan fokus apa itu CS First dan view daripada student dulu. Okay, sebab saya tak mau pening-peningkan semua orang. Okay, sebelum anda dipeningkan, saya kena peningkan kepala saya dulu. Okay, so saya perlukan sedikit masa untuk login account saya sebagai guru. Saya akan tunjuk. Begitu mudahnya kita boleh monitor progression of student. Wah, speaking orang putih. Okay. Right. Okay, sementara tu adalah masalah ke? Okay. Terima kasih bagi yang telah bagi respon. Thank you so much. Okay. So, kita ada 15 minit lagi. Kita enjoykan progress tu. Okay. Alright. Saya di sini telah dapat 37 murid telah masuk dalam kelas ini. Tahniah dan syabas. Okey, nanti saya tunjukkan dashboard cikgu. Sekarang saya akan tunjukkan dashboard murid dulu. Kita sama-sama sebagai murid dulu Okey, so saya akan ruang kod hero kena type. Okey, ada soalan di live chat, ruang kod your hero kena type apa-apa ke? Kejap saya masuk dulu Alright. Saya share screen kembali. Ini seronok, boleh katalah seronok kan. Kalau kita nak boring-boring tu bolehlah tengok. Okay. Alright. Alright, saya screen, I'm put on my screen. Okay. Harap cikgu boleh nampak screen saya dengan jelas. Okay, ini kelas saya tadi. Yang ini adalah kelas waktu tu. Kalau satu kelas sajalah. Current units ni maksudnya tugasan yang diberi oleh cikgu. So saya tadi dah set up satu kelas. Saya bagi satu unit tugas iaitu code your hero. Itu yang paling mudah lah. Kita start dengan paling mudah. Jadi bagaimana kita nak start? Kita tekan je code your hero. Dia ada huruf biru tu kan. Kita tekan je code your hero. Dia akan bawa anda ke satu paparan. Okay, iaitu code your hero.
Level boleh nampak di sini cikgu-cikgu ada satu flat kan. Dia adalah introductory. Maksudnya beginning kan. Okay, beginner level. Berapa lesson? Dia ada 2 lesson. Macam mana kata? 2 APS lah. Boleh kata. Okay. Dan dia memerlukan 1 hingga 2 jam. Itu adalah range duration mengikut kanak-kanak. Kalau cikgu-cikgu ni yang pakar-pakar ni, saya rasa 1 jam tak sampai dah siap semua. Okay. So, kita dah masuk yang ni. Saya merujuk kepada soalan cikgu tadi. Apa yang kita boleh type? Tak baik-baik. Kita tekan saja. Bawah ni ada lesson example material itu. Nanti kejap cikgu boleh explore nanti. Kita nak start. So, kita start saja. Tekan start. Okay. Kalau murid tekan start. Sekarang adalah view cikgu. Saya kena tukar. Ini adalah view apa? View cikgu. Sorry. Saya tersilap ni. Tapi sama saja. Cikgu tekan start saja. Start code your hero. Sama saja. Okay. Tekan start. Boleh kan cikgu? Saya checking sekejap. Ui, dah main game dah. Ui, hebat lah. Okay, bila dah main tu memang hebat lah. Okay, yang ini adalah introduction from hero to superhero. Kita nak from zero to hero dulu, lepas tu superhero. Okay, so ini adalah code your video. Di sini adalah paparan video. Paparan video ni apa sebenarnya? Kalau cikgu-cikgu pernah main dengan Hour of Code yang untuk yang Minecraft punya, dia memang ada video untuk introductory. Bagaimana kita ajar. Contohnya saya play sekarang. Oh, welcome. I'm Kamal. Program Manager. Mungkin yang ini sangat. Okay. Kita boleh tarik sekejap. Boleh tarik tempat. Okay. Okay, dia cakap. Kalau tak mau tengok itu tak ada paksaan. Tetapi disarankan tengok semua sebab dalam video tu dia akan tunjuk cara-cara step by step bagaimana kita nak coding, bagaimana kita nak membuatkan nenek itu terbang, cakap dan sebagainya. Okay, bagi cikgu yang mula coding, mula main game tu silakan. Okay, silakan, saya tak halang. Itu memang kita nak bergantung kepada kepantasan individu. Itu tak penting. Janji cikgu enjoy dalam sesi ini. Okay. So, bila kita dah habis tu, kita tengok kat tepi, dia ada bahasa bahasa Espanyol ataupun bahasa Inggeris. Tapi dia tak ada bahasa Cina dengan bahasa Melayu. Setakat ni belum ada. Okay. Sekejap. Alright. Setakat ini belum ada bahasa-bahasa lain. Itulah kita macam mana? Pulang kepada ayat yang pertama saya kata CF First merupakan platform yang baru. Jadi dia memerlukan pandangan cikgu-cikgu dan kita banyak guna, dia banyaklah bagikan material dan sebagainya. Untungnya adalah kembali kepada kita. So, kita boleh buat yang ni, ada link starter project, cikgu boleh tekan saja. Saya tekan link ni, buka ni new tab. Dan di bawah-bawah tu adalah add-on. Jadi di sini merupakan scroll ke bawah kan. Choose an add-on. Di bawah ini merupakan skill. Skill bagi nenek itu nak terbang ke, nak gerak ke sini ke, fly over ke, nak show off dengan super spin ke, nak add background music ke, nak keep score ke, nak support your hero ke. Semua ada di sini dan setiap satu dia ada video tutorial. Jadi cikgu boleh ikut. Bukan cikgu saja boleh ikut, student pun boleh ikut. Kalau dia tak boleh, minta dia tengok balik, tengok balik. Tengok sampai dia jadi bosan, sampai dia jadi master. Itu yang seronok di sini. Cikgu hanya assign dan cikgu hanya tengok. Murid yang akan tengok video, murid buat. Dan di samping itu, dia tahu apa yang skill, apa yang coding, apa yang block yang dia nak. Itu yang orang kata macam mana beauty of CS First lah. Tapi saya bukan yang salesman mana-mana pihak lah. So, cikgu boleh teruskan. Contohnya, start here. Akan ending sini dan sebagainya. Mungkin cikgu akan tanya, bolehkah saya nak lompat? Boleh. Lompat mana pun boleh. Okay, itu terpulang kepada apabila cikgu nak nilai bagaimana. Ada yang murid, dia cepat, dia habiskan semua. Okay. So,
Banyak saya meletik kan. Okay, starter project, kita tengok starter project itu apa. Starter project, okay, ini merupakan starter project. Okay, tadi saya tekan kan, tekan di sini. Cikgu boleh nampak links di bawah tu ada starter project. Starter project kita bila kita buka dia akan bawa kepada satu paparan. Itu sketch. Okay, tadi kita berada di CS first. Lepas tu dia akan bawa kita ke Sesh. Okay, sketch ni dia dah ada. Cikgu tekan je sketch tu, lepas tu mulalah. Pada mulanya kita kena tahu. Macam mana nak mula? Mungkin cikgu akan tanya, macam mana nak mula lah cikgu Go? Saya mana tahu. Macam mana nak mula? Macam mana nak mula? Kena tengok video balik. Kena tengok video ni. Video ni akan terang. Step by step, block by block. Dia ajar bagaimana kita nak mula, bagaimana kita nak design, bagaimana kita nak add on semuanya. Okay? Okay, saya stop kejap. Saya tengok balik live tu. Ada cikgu-cikgu dah boleh buat ke macam mana ke? Dah main game tu, nenek terbang. Nenek yang terbang tu. Okey. Kena buat blog ikut video. Betul. Kena buat blog tu ikut video ataupun cikgu yang sudah ada kemahiran, cikgu boleh dah mula. Ini kita biasanya mula dengan one click. Dia macam mana dia nak fly ke, itu motionnya maksudnya adalah gerak. Contohnya saya macam ni lah. Lepas tu tekan flat hijau, dia gerak macam tu. Okay, itu adalah contoh. Okay, kalau nak tahu bagaimana, itulah kena tengok video. Sama juga bila kita nak memberi tugasan kepada anak-anak murid kan, kita bagi dia tengok video. Okay, saya tengok saya nak fly over buildings. Fly over buildings. Nenek yang boleh fly over building jarang kita nak tengok kan. Jadi kita tengok hari ni nenek yang fly over building. Kalau pernah jumpa satu video, dia kata nenek yang ada mempunyai super power. Ini orang akan keluar balik. Jangan bercumut tengok ni. Okay. File or classes. Okay, dia akan di sini. Di sini dia akan tunjuk step by step, block by block, apa color block, apa yang tu dia akan tunjuk di situ. Lepas tu cikgu boleh ikut. So seperti yang kata saya pada mula-mula sesi ini kan. Cikgu yang tak ada background computer science, no worries. Berdasarkan video-video ni, anda boleh mencipta satu game yang anda macam kena ikut sukacita cita rasa apalah. Okay, itu ada berdasarkan bagaimana kita nak tengok ke tidak. Kalau cikgu nak explore, tak mau tengok explore, boleh, tak ada jadi masalah. Cuma dia akan menjadi lebih challenging lah apabila kita nak susun blok tu. Itu adalah training computational thinking dan critical thinking skill. Dan di sini kita boleh bagi dia problem solving, bagaimana kita nak embed dan buat digital storytelling. Sebenarnya nenek ini boleh buat digital storytelling dengan menggunakan percakapan. Okay? Alright, anda boleh show off dengan super spin. Ada score, kalau kena building dia mati, tak kena tu kena star dia dapat markah, itu boleh. Okay, saya tak mau cerita banyak. Saya nak saya berhasrat cikgu-cikgu boleh explore sendiri. Lagi kalau explore sendiri, excitement tu lagi bagus. Kalau saya cakap saja, cikgu tak rasa apa kan. Okay, so selain itu, apa lagi? Ini adalah paparan view student ya. Kita ada lesson dan batches. Okay, dia dapat digital batches. Okay, so di sini kita tahu Code Your Hero, bawah tu jangan risau, bawah tu macam ni bahasa Sepanyol tu tak berkaitan kita ambil bahasa Inggeris saja. Code Your Hero, introduction from hero to superhero, wrap up, next step, macam mana video tu. Kalau semua dah selesai, dia akan keluar satu digital batches nenek tu. Okay, alright, dan di sini kita ada lesson plan.
Okay, cikgu boleh rujuk lesson plan tu tapi dalam bahasa Inggeris lah. Dia ada dalam bentuk Google Docs. Okay, so cikgu boleh explore. Nah, di sini ada lah banyak. Tapi dia ikut yang kurikulum mereka lah. Tapi kita boleh adapt nak adopt sebenarnya kan. Lesson detail dan sebagainya kita boleh ambil dari situ. Alright. So, itu adalah paparan murid. Cikgu-cikgu ada masalah tak paparan murid ataupun yang telah ada yang cikgu sudah mabuk dengan main dengan nenek? Ada lah. Okey, jadi tarik je ke dalam skrin putih. Ya betul. Cikgu tarik je mana-mana blok tu dalam skrin tu. Macamnya level tu kak. Betul, suka hati. Ikut je suka hati itu. Okey, ada dah cikgu-cikgu sudah membuatkan nenek itu terbang ataupun dah mabuk nenek tu ataupun nenek mabuk. Okey, itu terpulang kepada cikgu. Okey, memang tarik saja. Okey, saya tunjuk sekali lagi. Sekejap. Saya tunjuk sekali lagi ya. Alright. So, untuk permulaan, cikgu memang kena tengok video lah. Lepas tu, cikgu dah mahir. No worry, cikgu akan start lebih cepat, lebih cekap. Okay. Okay. Ini kan paparan. Tekan yang mana blok yang ada. Contohnya nak sound ke, nak ada nak cakap ke, sekejap nak cakap. Okay, move, change. Okay, point towards. Ada banyak. Say, looks, say hello 2 second. Cikgu tarik, letak di bawah. Dan sebenarnya sini kita boleh tukar. Contohnya, hello, saya nak tambah. Cikgu, you, handsome. Okay, for 2 second. So, saya nak test. Jadi bila green flag, green flag. Bendera hijau ni ditekan, dia akan cakap lah apa yang kita nak. So, kita boleh tarik dia kembali sini. Okay. Hello, cikgu you handsome. Cakap lah 10 kali macam tu. Macam tu. Okay. Apabila kalau cikgu kata, alamak saya tersilap lah. Apa kan? Jangan risau. Kita tekan blok yang kita tak mau. Kita tarik dia keluar. Tekan dia. Kita nak delete. Right click, dia akan keluar duplicate, add comment ataupun delete. Kalau tekan delete, dia delete lah. So, jangan risau. Kalau ini salah, tersilap ke macam itu, jangan pukul dia. Kalau pukul dia memang pukul komputer je lah. Okay, kalau kita boleh nak think lah. Think. Macam tu. Okay. So, banyak lagi control yang kita boleh buat sebenarnya. Kita nak flip dia, nak spin dia, nak bagi dia jerit kan. Boleh. Itu terpulang kepada cikgu. Cikgu cuba. Okay. Okay, Cikgu Go minta maaf ada soalan daripada cikgu-cikgu. Okay. Yang pertama ialah Cikgu Diana dia tanya macam mana nak undo? Ada tak fungsi untuk undo? Undo. Okay, kejap. Mana dah pergi? Undo. Hari tu saya nampak undo. Kejap. Nak cari undo tu kat mana? Okay, Cikgu Diana, nanti saya cari dulu undo Okay. Kalau biasanya saya tak undo, saya delete. Okay, saya delete. Saya tekan blok yang saya silap tu, saya deletekan dia. Okay. Undo kalau tak silap, kalau yang desktop version dia ada undo. Itu kalau tak silap lah. Okay. Kemudian ada soalan. Adakah sesi yang akan datang pakai ID sementara yang sama? Perlu ingat tak username password yang hari ni? Soalan yang terbaik cikgu ni. Kena ingatlah cikgu. Okay, saya kena ingatlah kalau untuk sesi yang seterusnya. Okay, kena ingat. Okay, Cikgu Rudiana. Okay, terima kasih. Ilmu baru bagi saya. Control Z. Okay, alright. Okay. Bila kita dah tengok yang ni. Okay, kita tengok yang ni kan.
kita boleh save. Sebenarnya kita dah siap betul-betul, kita boleh save dalam file ataupun kita boleh kongsikan sebagai, iaitu next section. Okay. So saya ambil sedikit masa untuk tunjuk paparan cikgu. Okay. Ini merupakan paparan cikgu. Ini merupakan paparan cikgu. Tadi adalah murid, so saya tutup murid punya. Saya nak bagi tengok tu cikgu saja, paparan cikgu. Cikgu jangan switch off dulu lah, jangan keluar paparan dulu. Ini merupakan kelas-kelas yang ada, yang saya ada. Jadi di sini kita ada 38 murid dan 42 murid. Maksudnya cikgu lah, tahun 84 telah sign in. So saya nak tengok progress dia, saya tekan kelas tu, dia akan bawa saya ke satu paparan untuk melihat perkembangan murid-murid, berada dia dah buat di tahap mana, tugasan mana dan sebagainya. So, okay. Di sini kita akan nampak lah. 30 tu dah sampai ke mana, video di mana, projek submit ke tak, survey result dan lesson unit dan sebagainya. Dan kita boleh add unit tambah tugasan bagi cikgu, bagi murid-murid yang masuk. Okay. So, di sini saya boleh nampak berapa orang. Ini merupakan cikgu. No name tu sebenarnya saya kena tukar. Itulah salah satu kekurangan apabila kita guna CF First. Kita kena tukar sendiri. Tapi saya hari itu tanya dengan Google. Google kata dia akan improvise. Okay, dia akan tambah baik dari bahagian ni. Okay. So sementara tu cikgu kena ingat lah coding kamu . Alright. Okay, saya rasa itu saja untuk sesi hari ini. Cun-cun 1 jam lah, lebih daripada 5 minit, sorry, saya minta maaf. So hari ini kita sentuh dengan perkenalan apa itu CF First atau itu Scratch, tengok dari segi student view, dan cikgu boleh teruskan try. Dan satu sesi lagi saya bincang dengan cikgu Yu bila, dan kita akan buat untuk cikgu bagaimana cikgu nak kontrol kelas dan sebagainya. Okey, itu saja daripada saya. Saya mohon maaf sekiranya terdapat kekilafan kata, kekasaran bahasa. Okey, dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Okey, sorry. Yang baik datang daripada Tuhan, yang buruk datang daripada sikap saya sendiri. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Go di atas perkongsian pada malam ini. Satu tema yang barulah untuk saya dan saya yakin kepada majoriti cikgu-cikgu yang mengikuti sesi pada malam ini. Baik, kita buka open the floor untuk soalan-soalan daripada peserta. Okey. Walaupun masa dah terlajak beberapa minit, tak apa. Kita ada soalan-soalan. Saya nampak ada soalan daripada Cikgu Noliza binti Ahmad. Cikgu Noliza tanya, ada pelbagai watak atau terhad kepada satu sahaja? Maksudnya okey. Ya. Kalau untuk yang starter project itu memang satu watak, tetapi kita boleh tambah watak lagi. Di hujung kiri bawah sekali dia akan tambah watak. Jadi kita boleh tambah banyak watak lagi. So itu kita next sesi masuk lagi detail. Jadi hari ini cikgu explore dulu yang blok-blok tu, bagi dia gerak, bagi dia spin, mabukkan nenek itu dulu. Lepas tu sesi depan kita akan tambahkan watak yang seterusnya, bercakap, buat storytelling dan sebagainya. Okey, baik. Cikgu Wang tanya macam mana nak tonton balik kelas malam ini. Okey, sesi ini dirakam dan akan dimuat naiklah ke YouTube channel Pendidik Digital MY dan juga di-upload ke YouTube channel Cikgu Go sendiri. Oi, jangan upload kat CGC. YouTube saya tak ada benda. Okey. Jika ada soalan-soalan, Cikgu Yu boleh sekejap. Cikgu Yu boleh buka webcam . Okey. Saya terlupa nak buka webcam. Okey, sekarang di tempat saya ni sedang siang . Okey, baik. Jika ada soalan-soalan daripada peserta, daripada cikgu-cikgu, boleh ajukan . Okey, daripada Cikgu Engkai, untuk join CS First dengan Scratch ni berbayar ke Cikgu Go? Tidak.
sebenarnya tiada berbayar setakat ini, tiada berbayar, cikgu boleh guna. Memang Google nak buat untuk CS, untuk kalau cikgu pernah dengar satu perkataan CS Unplug. CS Unplug maksudnya Computer Science Unplug. Dia tak gunakan internet. Dia sesuai untuk rural area. Jadi Google pun nak hala ketujuh macam tu kan. Jadi dia buat Google for Education untuk menarik minat cikgu-cikgu dan murid-murid untuk mempelajari computer science. Jadi sekarang ini adalah free, cikgu boleh guna material dia dan download banyak-banyak. Jangan risau, banyak-banyak boleh guna sendiri, boleh try. Dan Scratch memang free, tak ada premium ke ataupun apa, boleh guna. Cuma cikgu perlu login. Kalau nak simpan bahan, cikgu perlu sign in lah dengan Google account ataupun personal account. Okey, kemudian kita ada soalan tambahan daripada Cikgu Kai ya. Masalah login tu macam mana nak selesaikan? Masalah login tu kalau saya sebagai cikgu kan, saya try dengan anak murid saya adalah saya login dengan Google personal saya, lepas tu saya macam tadilah saya bagi kat cikgu-cikgu masuk kelas kod, terus saja masuk dan mudah sebab setakat hari tu kita try dengan MOE account boleh, tapi tempoh ni tak tahu kenapa. Kena tanya dululah. Sorry, kalau boleh dah saya akan maklumkan bila tu boleh sebab I am not the boss. I don't know when. Okay, itu saja saya boleh jawab. Baik. Kiranya soalan-soalan pada peserta, baik cikgu-cikgu, jika tiada soalan kita tamatkan sesi Q&A. Dan jika masalah login tu dah selesai, nanti Cikgu Gu akan maklumkan betul kan? Dan untuk sesi seterusnya kita akan atur satu masa lagi dengan Cikgu Yu. Jadi bukan dalam minggu ni lah, perlukan sedikit masa untuk cikgu-cikgu terluka dulu kan. Okay. Oh ya, saya pun ada masalah login dengan guna MOE. Bukan cikgu saja, saya pun ada masalah. Jadi saya login dengan personal account, lepas tu saya buka kelas untuk cikgu-cikgu untuk malam ni untuk rasa apa yang murid akan rasa pada masa akan datang. So saya kalau cikgu ada soalan lagi, simpan dulu, kita next session kita akan buka soalan, kita try bagaimana kita nak setting untuk buat digital storytelling, untuk buat berinteraksi, untuk buat macam quiz dan sebagainya, sebenarnya boleh buat dalam tu. Okay, dan kita boleh save dan untuk buat gaming. Okay. So saya ada satu permintaan, cikgu jangan keluar dulu, saya nak ambil gambar. Kalau cikgu nak buka webcam, boleh lah. Kalau cikgu ada masalah nak buka webcam macam saya pada tahun 2020 tu, okay, silakan, saya nak ambil satu webcam. Okey, cikgu-cikgu boleh buka webcam untuk kita ambil gambar grup. Okey, sebelum itu saya nak pergi cepat slide-slide yang baki-baki slide yang ada ini. Okey, so Q&A dah tamat. Borang kehadiran seperti yang telah dimasukkan ke dalam ruangan chat. Okey. Dan juga ini sedikit panduan untuk pengisian SPRKPM. Okey, kami menyediakan CJ kehadiran kepada peserta-peserta. Cuma untuk SPRKPM, cikgu-cikgu perlu isi secara manual dalam sistem. Dan panduan seperti dalam panduan ini, cikgu boleh lihat cikgu akan log masuk ke SPRKPM modul individu, kemudian pilih pembelajaran kendiri, kemudian pilih sub dia ialah e-pembelajaran, tambah satu aktiviti, kemudian lengkapkan butiran seperti yang tertera di bawah. Okey, cikgu akan pilih lain-lain untuk jenis e-pembelajaran. Okay, cikgu akan masukkan bangkit anjuran pendidik digital MY dan cikgu get certified. Perkara cikgu tulis tajuk pada hari ini, belajar Scratch dengan CS First. Jumlah masa aktiviti 1 jam dan tarikh aktiviti dilaksanakan 26 Februari 2021. Dan klik submit untuk simpan dan jangan lupa untuk maklumkan pada SU SPRKPM untuk approve. Dan jika SU SPRKPM meminta bukti, cikgu boleh berikan CJ, tunjukkan CJ kehadiran cikgu kepada SUK SPRKPM. Okey, dan satu salinan ni akan saya masukkan dalam Telegram CGC juga. Dan jangan lupa untuk sertai kami di Telegram group CGC di t.me/c-get certified.
dan saya akan sharekan saya punya screen untuk kita ambil group foto Okey, cikgu-cikgu yang nak bukakan kamera, dialu-alukan. Okey, kita buat kenangan untuk sesi pertama. Alright, yang untuk menyambut Cap Gomez, selamat Cap Gomez, sempat lagi bagi kutip limau kalau nak. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Thank you. Okey, saya screenshot dah. 1, 2, 3. Okey. Jap. Hold dulu. Okey. Right, siap. Bagi cantik-cantik cikgu. Kejap Okey, sabar. Alright. Okey, second. Okey, 1, 2, 3. Okay, thank you so much. Thank you. Kita sesi belum bila dan harap cikgu akan join semula lah. Okay, Thank you so much, Cikgu Go. Permintaan semua. Thank you so much. Thank you. Goodbye. Semoga sentiasa sehat. Jaga diri. Kita nak buka sekolah dah. Okay, bye. Okey, sebagai makluman panduan untuk mengisi SPRKPN nanti saya akan masukkan ke dalam Telegram CGC. Terima kasih kepada penyertaan semua. Terima kasih kepada Cikgu Go selaku pembentang pada hari ini. Kita nantikan sesi seterusnya. Kalau dengan cerita akan sampai sesi yang ketiga juga. Okey. Bye. Saya nak pergi makan limau dah. Happy Cap Gomez kepada cikgu-cikgu yang berbangsa Cina. Kepada Cikgu Go juga jangan lupa kutip limau. Okay, bye. Kutip limau. Okay, jumpa lagi.